bersama saya Hafid Dawson. Mesti anda tertanya-tanya dekat mana sebenarnya Hafid Dawson berada ni. Saya sebenarnya berada di satu production house ini, sedang membuat kek dan pastry ataupun bakery and pastry ini untuk kita bawakan kepada anda sisi usahawan muda, khususnya golongan wanita yang anda dapat saksikan ketika ini yang menghasilkan dekorasi kek dan sebagainya. Sebenarnya aktiviti ini menyumbang kepada ekonomi dan juga pendapatan negara. Apa khabar semua? Terima kasih kerana bersama saya. Saya akan belajar kek sekejap lagi dengan mereka ini. Tapi sebenarnya kami nak bawakan kepada anda sisi lain seorang tetamu yang kita bawakan untuk hari ini. Beliau yang berhormat ni sedang buat kek. Tak tahu siapa, jom ikut saya. Bersama saya, YB Datuk Seri Rina Harun. Apa khabar YB? Baik, Alhamdulillah Hafiz. Saya sebenarnya teruja, sangat terkejut. Inilah sisi YB Seri Rina Harun, Menteri Pembangunan Keluarga, Wanita dan Masyarakat. Walaupun sibuk di kawasan pentadbiran, kawasan YB sendiri, sempat YB buat kek ya? Sempat, di mana masa terluang ya, sebab di rumah saya adalah juga merupakan seorang anak kepada ibu saya, kakak kepada adik-adik saya, maklum kepada anak-anak buah saya. Saya pun selalu tengok Instagram YB, sangat rapat ya dengan ibu YB. Ya, betul. Tapi saya dengar cerita YB suka masak juga. Memang itu merupakan salah satu orang kata passion lah juga. Ya, sebab masak ni bagi saya juga merupakan satu terapi. Kadang-kadang stres kat luar, balik rumah masak. Betul. Itu satu terapi melalui masakan. Jadi anda waktu-waktu ini YB sekarang ni bukan saja pandai masak, sebenarnya boleh juga dekorasi kek. Inilah antara contoh ataupun orang kata idola lah untuk wanita di luar sana. Seorang yang berkepimpinan, yang boleh memimpin negara, kawasan YB sendiri dan juga sempat buat kek. Inilah orang kata wanita ataupun YB yang sangat sesuai dengan portfolio YB, Menteri Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Itu dia, kek coklat. Nanti kita akan makan ni sekali untuk anda saksikan. Tapi anda mungkin boleh dapatkan wow, kita dapat juga lah, dapat tengok je lah kan YB. Tapi YB, saya nak curi masa sikit YB untuk kita bincangkan berkenaan dengan pentadbiran YB bawah portfolio berkenaan dengan PPN, Pembangunan Negara. Dan saya dengar ada ceritanya inisiatif Wanita Bangkit. Jadi YB, kita ke set utama dulu. InsyaAllah. Kita ke sini. Okey. Okey, ini kita punya set. Kita dah sediakan sedikit lah untuk YB. Untuk YB duduk di sini. Okey. Alright, Assalamualaikum kepada anda semua. Tadi saya tak sempat bagi salam sebab saya sangat-sangat excited ya, teruja untuk melihat YB mendekorasi kek. Ini bukan satu sisi yang orang kata mudah orang nak lihat ni. Kita dah bawakan kepada anda di artik di RTM ini. YB, saya nak teruskan kepada soalan kalau kita lihat bahawa kita sebenarnya dalam pelan-pelan negara dan kebanyakan negeri ketika ini dalam fasa 4. Mungkin saya difahamkan juga di bawah Kementerian YB ada satu inisiatif yang tertulis di bawah PPN ini. Mungkin YB boleh kongsikan kepada kita. Ya, kita tahu sekarang ini negara dalam proses dalam fasa pelan pemulihan ya. Kita tahu selama ini dalam tempoh hampir dekat 2 tahun ramai yang terjejas, terutamanya golongan wanita. Ketika dalam waktu pandemik COVID-19, ketika dikenakan PKP itu, ramai yang terjejas pendapatan. Sekarang ni waktu untuk bangkit semula. Sebab itu di bawah kementerian kita ada program Wanita Bangkit. Wanita Bangkit. Wanita Bangkit. Jadi maksudnya kita nak supaya wanita ni walaupun ada dugaan, walaupun ada cabaran yang dihadapi selama ini, tapi kita perlu untuk bersemangat wajar dan kental untuk bangkit semula dan pergi lebih jauh lagi. Tak ada alasan. Tak ada alasan lagi. Jadi sekarang ini di bawah program Wanita Bangkit ini kita berikan kepada beberapa kategori. Yang pertama, wanita bangkit yang mereka yang perlukan dari segi peluang pekerjaan. Ya, kita di bawah kementerian kita tahu kita ada banyak bagi baku-baku makanan, tapi itu hanya sementara. Jadi kita nak mereka ini supaya dapat menjana pendapatan. Ada yang nak perlukan peluang pekerjaan. Jadi di bawah kementerian kita telah mengadakan kerjasama bersama dengan Kementerian Sumber Manusia, bersama dengan Talent Corp, bersama dengan syarikat-syarikat swasta yang memerlukan pekerja. Ya, jadi kita bantu untuk memudahkan mereka bagaimana untuk menyalurkan maklumat sebenarnya ada peluang pekerjaan yang diperlukan oleh wanita ini. Jadi alhamdulillah siri-siri Karnival Kerjaya telah pun kita jalankan dan dalam tempoh 100 hari ini kita sasarkan lebih daripada 2,000 orang akan mendapat peluang pekerjaan ataupun peluang perniagaan.
Dari segi peluang pekerjaan ini, saya difahamkan sudah ada hampir dekat 600 orang yang telah pun berjaya dah masuk, bukan saja hadir ke Karnival Kerjaya, lepas tu dah dipanggil untuk temu duga. Ya, dan kita harap mereka ini akan mendapat pekerjaan. Jadi kita akan memantau progres ini dari masa ke semasa. Kita tidak lepaskan begitu saja. Dan kita ada juga wanita bangkit berniaga. Jadi yang nak bekerja. Lepas tu kita lihat ada jugalah Hafiz, suri rumah ni yang bila tinggal di rumah ada anak kecil, terutama golongan ibu tunggal dan ataupun mereka yang menjadi ketua isi rumah. Nak keluar bekerja, keadaan komitmen pada keluarga ini amat tinggi. Jadi kita ada juga untuk wanita bangkit berniaga, ya. Ada ramai yang terjejas ataupun yang nak memulakan perniagaan. Jadi kementerian bekerjasama dengan syarikat-syarikat swasta. Ya, kita baru ni ada sign kolaborasi strategi yang disokong dan didukung oleh hampir dekat 40 syarikat-syarikat. Ya, antaranya usahawan-usahawan, jutawan-jutawan yang dah berjaya, dan mereka ni nak bantu wanita lain. Jadi kita bersama dengan Richworks Sdn Bhd, International Sdn Bhd, dan mereka ada dekat 30 jutawan wanita, terutama macam Sabella, Nur Raisya, ya, ada banyak yang kita tahu dah berjaya dan nak membantu wanita lain. Jadi seminar wanita bangkit berniaga ini akan diadakan pada 26 hingga 28 November. Sebulan daripada sekarang, lebih kurang sebulan. Dan kita harapkan akan lebih ramai lagi mereka yang akan untuk mendaftar. Jadi sesiapa yang berminat, tak terlambat lagi. Ya, jadi mereka boleh layari wanitabangkit.com dan boleh buat pendaftaran situ 100% percuma. Kita nak bantu. Percuma, tak dikenakan bayaran, nak tak nak aja. Nak tak nak aja. Tadi YB dah kongsikan juga kepada kita apa yang saya dapat lihat, adanya kerjasama rentas kementerian itu sendiri, sumber manusia dan sebagainya. Saya difahamkan juga ada penglibatan NGO dan juga syarikat-syarikat swasta dan juga penggiat-penggiat seni ni. Mungkin ada yang menonton kita ni, mungkin mereka adalah penggiat seni. Macam mana sebenarnya peluang ini perlu diambil oleh mereka untuk sama-sama membantu kementerian? Ya, kita mengalu-alukan bila kita sebut aspirasi amat berhormat Datuk Seri Perdana Menteri yang kita kasihi, aspirasi keluarga Malaysia. Jadi kita kan satu keluarga, kita bila dalam satu keluarga ni kita saling bantu-membantu antara satu sama lain, kita saling sayang menyayangi. Jadi dalam inilah di pihak kementerian kita menerapkan bahawa konsep keluarga Malaysia ini bahawa dia bukan saja merentasi kementerian tapi juga merentasi syarikat swasta, NGO, whole of society, whole of the government, ya, supaya kita dapat bekerjasama membantu yang lain. Tak dinafikan dalam waktu pandemik ini ada yang berjaya. Saya tengok ada juga usahawan yang waktu pandemik ini yang meniaga jualan online ni, dia punya jualan meningkat sampai 500%. Betul. Ada. Jadi ilmu-ilmu ini yang kita nak gunakan untuk membantu wanita lain. Jadi saya nak beritahu pada wanita bahawa anda tidak keseorangan. Jangan risau. Kami di kementerian, di pihak kerajaan atas aspirasi keluarga Malaysia akan sentiasa membantu. Itu dia. Dan YB, kalau saya boleh dapatkan sedikit gambar inisiatif Wanita Bangkit ini, mungkin saya boleh cuit sedikit berkenaan belanjawan yang diumumkan. Saya fikir ada bantuan khusus kepada golongan wanita. Betul. Ini juga peluang untuk golongan wanita, khususnya usahawan yang muda untuk dapatkan peluang. Belanjawan dah diberikan, saya boleh panggil sebagai belanja wanita. Betul. Untuk golongan wanita. Mungkin YB boleh komen sikit berkenaan dengan peluang yang perlu diambil daripada peruntukan yang diberikan. Di bawah kementerian sendiri, alhamdulillah, bajet yang dibentangkan ni saya kira mesra wanita. Ya, dia merentasi kementerian lain juga, tapi di bawah kementerian mengenai wanita, keluarga dan masyarakat ada disebut tentang My Kasih Capital. My Kasih Capital ini dana yang tak banyak, dalam RM500 je. Namun daripada program yang telah kita jalankan ini, daripada RM500 itu mereka mampu untuk menjana sehingga RM5,000 sebulan. Berganda-ganda tu. Itu yang berkali-ganda. Jadi kerana itu, ya, kita perlu untuk setiap program, sebenarnya apa yang penting adalah pemantauan. Dia bukan saja bila kita laksanakan program lepas tu kita biar begitu saja, tidak. Kalau hasratnya untuk meningkatkan pendapatan, maka kita pantau berapa banyak peningkatan pendapatan dia dalam tempoh 6 bulan. Walaupun hanya RM500, tapi alhamdulillah dah berapa ramai juga usahawan wanita yang telah berjaya. Ini yang untuk permulaan ni, yang nak mula nak start meniaga, ya. Kerana kita tahu dalam keadaan begini banyak lagak
bantuan-bantuan yang diberikan melalui Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, melalui Kementerian Pembangunan Luar Bandar, melalui MARA dan sebagainya. Namun di pihak kementerian kita nak membantu untuk permulaan ni, untuk mereka ni berani, untuk mereka ni kadang-kadang takut nak berniaga ataupun nak berniaga tapi tak tahu nak berniaga apa. Jadi ini yang kita berikan dalam program Wanita Bangkit Berniaga ni. Ini bukan waktunya untuk wanita duduk diam, dia tunggu dihidang dan sebagainya. Perlu merebut peluang itu sendiri. Dan saya tahu bahawa dalam tempoh PKP sekarang kita sudah pun menuju kepada fasa endemik. KPWKM ni antara kementerian paling sibuk. Difahamkan talian kasih sendiri 1599 ini menerima ratusan ribu panggilan. Ya, betul. Saya pasti dalam tempoh ini YB tak tidur malam rasanya untuk selesaikan masalah khususnya wanita-wanita ini. Bagaimana? Ya, ini yang dulu tu kita ada talian 1599, talian kasih yang beroperasi 24 jam sehari 7 hari seminggu. Ya, bila hasil daripada talian kasih, saya kira perlu ada satu solusi lagi yang lebih dekat dengan rakyat, ya. Bukan semua orang yang bila dia telefon talian kasih ni kita hanya dengar suara, tapi kita nak juga dia nak nampak muka. Kadang-kadang bila kita nak bercerita, nak luahan hati tu, dia nak nampak dengan muka, dengan siapa dia bercakap, supaya bila dia jumpa, macam saya nampak dengan Hafiz, ada rasa kepercayaan. Ya, jadi bila dia ada rasa kepercayaan itu, dia boleh meluahkan dengan apa yang dia rasa. Kerana itu kementerian juga telah pun melancarkan toll free, ya, family health care at LPPKN ini. Ya, jadi dengan ini khusus untuk kepada golongan mereka yang dah berkahwin, pasangan mereka, ya, tentang urusan kekeluargaan. Sebab kita lihat dalam tempoh ini ada juga kes-kes penceraian semakin meningkat. Jadi kita cuba nak bantu ni. Ya, ajal maut di tangan Allah, betul. Tapi sekiranya boleh, mana yang boleh diselesaikan, kita cuba untuk membantu mereka. Jadi sebagai talian toll free yang kita berikan ini, kita juga telah pun ada pusat sokongan sosial setempat. Yang ini secara mobile. Yang ini kita turun ke bawah, berjumpa dengan rakyat, ya, ke akar umbi di pusat-pusat yang ramai penduduk, ya. Dan ini juga merupakan satu one-stop center untuk kita berikan bantuan dari psikososial. Kita tahu ramai terjejas akibat daripada faktor ekonomi, tetapi mereka bukan hanya terjejas dari segi keuangan, emosi. Ya, jadi bila emosi ni tak boleh nak jaga dengan baik, nanti dia mula nak cepat naik marah. Kalau dulu benda kecil-kecil kita tak ambil kisah, sekarang kecil pun boleh jadi bergaduh. Betul. Bila bergaduh ni dah merebak kepada masalah rumah tangga, nanti merebak pula kepada anak-anak. Jadi pihak kementerian, kita tengok hasil daripada itu, kita tubuhkan pula pusat sokongan sosial setempat. Begitu mendalam kalau saya lihat perancangan YB. Itu yang saya suka, apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keluarga Malaysia. Saya suka terma di mana no one left behind. Tiada siapa yang ketinggalan. Kadang-kadang golongan muda, terutamanya wanita ini, mereka mahukan jaminan dan sebagainya, garanti itu sendiri. Mungkin KWKM tadi kita dah banyak kongsikan tentang peluang yang mereka ada. Bagaimana kita boleh meyakinkan golongan wanita yang sedang menonton kita, khususnya bukan wanita je sebenarnya, golongan lelaki pun yang menonton ini, bahawa jaminan itu ada untuk mereka dan juga no one left behind itu memang betul-betul akan dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Ya. Bila kita sebut no one left behind ini termasuk juga golongan OKU, warga emas. Golongan rentan ini. Ya, sebab itu di pihak kementerian kita pun melancarkan juga sistem baru online, My Daftar OKU. Sebab kita lihat masih ramai lagi OKU yang tidak berdaftar. Ni kita nak pemudahkan lagi, Hafiz. Saya ni sebenarnya hasil daripada turun padan dan baku makanan lah punca asalnya. Bila kita turun ke bawah, kita tengok ada masalah ni, ya. Jadi kita tengok, kita nak daftarkan sebab kita tak nak ada sesiapa yang tertinggal. Jadi kalau dulu mereka perlu datang ke pejabat kebajikan daerah, ambil borang, isi secara manual, lepas tu hantar pula ke pejabat kesihatan. Sekarang dia tak perlu datang ke pejabat kebajikan daerah, isi online sahaja. Dan kad OKU tu tak payah fizikal lah lagi, ya. Ada juga kita buat secara QR code, so dia boleh simpan dalam handphone. Ini untuk memudahkan mereka. Sebab dengan adanya kad OKU ni, dia ada 32 manfaat yang dapat mereka nikmati. Jadi kepada wanita sana, saya rasa bukan saja wanita, golongan muda, ya. Inisiatif kerajaan ini banyak
Ya, saya selalu ingatkan juga warga kementerian, dasar ataupun polisi, program yang kita buat ni akan hanya tinggal dasar atau tinggal polisi. Sekiranya tidak ada implementation, sekiranya tidak ada education, ya, itu yang sangat penting. Dan bagi rakyat, rebutlah peluang ini. Ya, sekarang orang kata maklumat di hujung jari. Sambil-sambil buka handphone, tengok-tengok Facebook, ya, sambil-sambil komen-komen orang lain punya posting. Buka-bukalah website yang untuk mendapatkan maklumat. Ada banyak, ya, maklumat-maklumat yang saya kira kita apa saja inisiatif baru-baru ini untuk Belanjawan 2022 adalah untuk kita semua, untuk rakyat, untuk keluarga Malaysia. Jadi saya kira rebut peluang ini, dan di pihak kita, di pihak kementerian, kita akan cuba untuk memudahkan segala bentuk bantuan atau inisiatif yang diberikan untuk rakyat. Saya fikir kerajaan hari ini memang sangat memberi fokus, antara negara ataupun kerajaan dalam negara yang sangat memberi tumpuan kepada pembangunan wanita. Dan mungkin Wabi, kalau kita lihat tadi Wabi kongsikan berkenaan dengan pemberian baku makanan ni, pergerakan daripada atas ke bawah ini betul-betul sampai ke pintu melihat masalah rakyat. Sekarang kita dah bergerak kepada pasal endemik, rentas negeri sudah pun dibenarkan. Mungkin pergerakan dari segi program baku makanan, bagaimana ianya berlangsung ketika ini? Dia sebenarnya, Hafiz, kita pun berfasa juga. Awal-awal dulu tu mungkin baku makanan yang diperlukan. Kerana kita lihat ramai yang tak boleh nak bekerja. Masa tu semua orang kena duduk dekat rumah. Tak boleh nak keluar, ramai yang kena COVID, kena kuarantin dan sebagainya. Jadi hasil daripada bakul makanan ini, bila kita bawa datang bakul, dia bukan kita bagi lepas tu kita balik, tak. Kita tanya apa masalah lain, apa isu lain. Daripada situ yang kita tahu, rupanya mereka perlukan pekerjaan. Tak cukup dengan bakul. Kalau tidak, takkan kita nak bagi bakul setiap kali kita turun ke bawah. Jadi kita tahu apa yang lebih penting. Mereka perlukan pekerjaan, mereka perlukan pendapatan, mereka perlukan sokongan emosi, mereka perlukan bimbingan. Mereka tak tahu, kadang-kadang ada bantuan yang diberikan tapi tak tahu macam mana nak dapat. Jadi ini program-program yang telah kita laksanakan. Sebab sekarang ini itu fasa yang pertama, kita pun ada fasa juga. Sebab itu di pihak kementerian, ke arah pelan pemulihan ini, kita adakan program Wanita Bangkit, kita adakan program toll free helpline family LPKN, kita ada juga pusat sokongan sosial. Ini semua adalah untuk menyokong ke arah kebangkitan semula, menyokong ke arah pemulihan semula kepada mereka, supaya mereka menjadi lebih hebat lagi. Yalah, waktu terjatuh tak pernah rasa sebelum ni kehilangan pekerjaan, mungkin dah biasa berbelanja lebih, tiba-tiba hilang pekerjaan. Itu satu, orang kata, agak tragik lah kepada mereka. Jadi kita sama-sama membantu di pihak kementerian. Bukan itu saja, di bawah kementerian, program-program untuk sokongan sosial dari segi kesihatan juga ada kita berikan. Betul lah, itu antara orang kata, saya ulang balik kenyataan bahawa wanita tidak perlu duduk diam ataupun duduk sahaja, perlu berpeluang dan perlu bangkit sama dengan golongan lelaki ini sendiri. Ini soalan wajib saya tanya kepada setiap kementerian, way forward kepada Kementerian YB sendiri, Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Ini antara kementerian yang paling panjang kat nama dia, YB, kalau saya nak sebut ni. Banyak cabang nak kena sentuh ni. Mungkin way forward yang boleh kita dapatkan daripada YB. Ya, sudah pasti apabila kita melihat dalam keadaan sekarang ini, ramai yang terjejas, ramai yang penerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kerana I think dalam 80% bajet untuk kementerian adalah kepada JKM, bantuan tiap-tiap bulan. Jadi hasrat saya, kita sebenarnya nak mengurangkan bantuan ini. Mengurangkan ni bukanlah kita bertindak zalim, tak. Sebab tu kita sediakan juga peluang-peluang pekerjaan, peluang-peluang perniagaan. Kita nak kepada wanita khususnya kena tahu dan tekad bahawa wanita yang menghayun buayan itu boleh menggoncang dunia. Betul. Sebab tu kita tubuhkan juga skuad wajah. Kita nak empower community. Skuad wajah ini yang kita sasarkan 100,000 by end of this year, supaya kita nak empower wanita-wanita di setiap community ini. Itulah. Jadi hasrat saya tu memang kita nak supaya masalah-masalah sosial ini dapat dikurangkan dengan cari apa isu punca asalnya itu apa. Betul, YB, dan banyak perkongsian YB, dan pastinya kalau kita dengar ucapan yang Berhormat Menteri Keuangan berkenaan dengan Belanjawan 2022 bila menyebut je tentang pemerkasaan wanita ni, semua MP tepuk meja memberi sokongan padu. Ini satu harapan ataupun orang kata semangat yang ditunjukkan kepada semua keluarga Malaysia bahawa semua ini menunjukkan sokongan kepada golongan wanita. Sebab tu saya kata mungkin ada belanja wanita nanti, fokus kepada wanita.
Baik YB, terima kasih atas ruang dan peluang yang singkat ini untuk kita kongsikan berkenaan dengan Way Forward khususnya dan juga perancangan dan juga peranan KPWKM dalam tempoh yang mencabar ini, dan insya-Allah kita doakan YB dipermudahkan urusan dan juga membantu semua, bukan saja golongan wanita sebenarnya, tapi golongan mereka dikatakan sebagai golongan rentan, OKU dan sebagainya. Terima kasih YB. Kita sebenarnya dihidangkan manisan-manisan ini, saya katakan manisan semanis YB. Ini dia daripada Brilliant Chocolate, tempat kita bersiaran hari ini. Kalau dapat lihat di belakang ini, inilah antara, orang kata ini pun usahawan wanita ini juga. Usahawan wanita Yang sangat hebat, boleh menghasilkan walaupun dalam tempoh PKP ataupun pandemik ketika betul. ini. Ya, itu dia. Jadi kepada anda, ini dia YB Datuk Seri Rina Harun. Sisi lain kami bawakan kepada anda untuk kongsikan kepada anda dalam Optik ini. Kepada anda, teruskan bersama dengan Optik pada minggu hadapan. Siapa agaknya tetamu yang kita akan bawakan kepada anda, teruskan bersama saya dan juga rakan pengacara lain. Dan sekali lagi, terima kasih kepada YB atas ruang waktu yang diberikan. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga kerana sudi menjemput saya.